على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengerusi majlis, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kita sama-sama salat maghrib berjemaah, kita sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pilihan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada dalam majlis ilmu ini. Allah Taala bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita ni sebelum daripada kita menghadiri majlis ilmu, langkahan-langkahan kita pun dikira sebagai satu kebajikan yang besar. Langkahan kita pula langkahan untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu pada jalan tu, mudah-mudahan nescaya Allah Taala akan permudahkan jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni berada di sini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya datang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk itu berkaitan dengan suratul Fatihah. Tajuk dia dah suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ni surah pembukaan. Surah, kalau kita kata surah hak mula-mula, surah pembukaan. Jadi kira-kira ambil sempurna, saya pun pertama kali sampai sini kira suratul Fatihah lah sebagai pembukaan. Sebagai pembukaan. Sini ni biasa marilah, kapung ni. Kapung ni biasa sampai. Sebab saya ada sepupu dalang tu. Saya ada sepupu dalang tu. Jadi cuma masjid ni je. Tak pernah masuk lah masjid ni. Tapi kapung ni biasa sampai lah. Jadi tambahan pula kita berkaitan dengan suratul Fatihah ni, yang kita setakat rukun sembahyang. Setakat rukun sembahyang suratul Fatihah. Terkadang kita kurang menitik beratkan berkaitan dengan tafsiran, huraian berkaitan dengan suratul Fatihah. Satu-satunya surah daripada 114 surah yang diwajibkan kita baca dalam tiap rakaat sembahyang. Di situ kita boleh faham dah keistimewaan suratul Fatihah.
Sembahyang fardu kita ada 17 rakaat. Ketujuh 17 rakaat, satu surah sahaja, surah yang sama yang menjadi rukun sembahyang yang wajib kita baca dalam sembahyang, suratul Fatihah. Yang mana terkadang kita kalau sebut surah-surah yang ada kelebihan-kelebihan, suratul Ikhlas, surah Qul Huwallah, surah Qul Ya, surah Yasin. Ni yang kita biasa sebut surah-surah yang ada, surah-surah yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang terlupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil sebagai Al-Kutubus Samawiyah. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surah yang sama kelebihannya seperti suratul Fatihah. Tidak ada. Tidak ada satu surah pun yang diturunkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Suratul Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab. Ummul Quran, kita biasa dengar dah, Ummul Quran, ibu induk kepada Al-Quran. Ummul Kitab, ibu induk kepada kitab suci. Dia ada suratul Fatihah, dia ada 10 nama. Di antaranya suratul Asas. Suratul Asas. Mana apa asas? Tapak dasar. Yang mana suratul Fatihah yang mengandungi 7 ayat tadi ni merangkumi pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran yang tak lari daripada 7 dasar utama yang terkandung di dalam 7 ayat suratul Fatihah. Jadi dalam suratul Fatihah ada 7 dasar utama. Di dalam satu Al-Quran tak lari daripada 7 dasar utama ni. Jadi surah tu dipanggil suratul Asas. Kita masa budak-budak kita panggil surah Al-Ham gitu je lah. Tahu? Kau macam mana orang stew? Stew dah. Orang stew. Saya pun stew juga. Saya bukan asal saya lah, asal mak ayah stew jugalah, bagi besar. Bagi besar stew juga. Cuma mak ayah sajanya duduk di Felda Bukit Bading. Saya lahir di Felda Bukit Bading. Tapi asal mak ayah sama je, bagi besar belaka. Stew jugalah, sama-sama stew. Kita masa budak-budak sebut dengan surah Al-Ham. Kan kita kan surah-surah ni nama dia kita ambil depan lah. Tahu? Surah Al-Ham, surah Kuliah, surah Tabatiada, surah Lam Yakuni, surah Alam Tarokai. Gitu je kita ni. Kita ambil depan-depan tu. Jadi depannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun panggil surah Al-Ham. Tu kan ni? Tak sama. Surah Al-Ham. Al-Ham ni orang hok ngandung tu Al-Ham. Surah Al-Ham. Dia betul dah sebenarnya, tapi kita sebut tak apa nak betul. Salah satu daripada nama suratul Fatihah adalah suratul Hamdi. Betul kan? Suratul Hamd. Alhamdulillah. Suratul Hamd. Tapi kita jadi cakap mudahnya surah Al-Ham. Jadi hak berkaitan dengan saya pun taklah nak cerita panjang hak suratul Fatihah ni. Sini pula ada soalan-soalan ni. Cuma soalan ni kebanyakannya soalan fiqh. Kalau kita pergi kepada pengertian suratul Fatihah,
nak pergi kepada berkaitan dengan akidah. Suratul Fatihah kita maklumlah, surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Dia ada dua dimensi. Tak panggil dah? Dua dimensi. Satunya surah Madaniyah. Surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Satunya dipanggil surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Makkiyah. Surah Madaniyah. Surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah pembicaraannya adalah berkaitan dengan pegangan, berkaitan dengan akidah. Yang mana suratul Fatihah ni dia di antara surah yang awal-awal. Yang kita maklum ayat yang pertama yang diturunkan adalah Iqra. Itu ayat yang pertama. Kemudian Muzammil tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Muzammil ni mana ni? Orang yang berselimut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Dirikan oleh kamu akan malam melainkan sedikit. Jadi surah Muzammil ni untuk menguatkan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang dia ayat tu sudah pergi kepada mulai berdakwah secara sir, secara senyap-senyap. Lepas dah tu turun suratul Fatihah. Maknanya ni surah yang awal-awal termasuk suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ni mengandungi pegangan. Jadi kita nak cerita berkaitan dengan pegangan. Kalau kita nak cerita berkaitan dengan hukum fiqh, kita akan bicara berkaitan dengan syarat bagi rukun. Kalau kita nak bicara berkaitan dengan hukum fiqh. Sebab kita maklumlah dari segi hukum fiqhnya, syarat-syarat sembahyang ni, rukun-rukun sembahyang ni, dia ada syarat-syarat dia. Tiap-tiap rukun sembahyang dia ada syarat dia. Bukan hanya bilang rukun 13, bukan. Dia ada syarat-syarat dia. Adapun kita duduk bilang rukun 13 tu hak perekat mula-mula. Umur 6-7 tahun. Budak-budak suruh dia ngapal rukun 13. Adapun kita orang tua hak sembahyang bang ni bukan setakat bilang rukun 13. Kita kena tahu syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau rukun niat contohnya, ni kalau fiqh. Kalau rukun niat rukun sembahyang. Berapakah bahagian niat yang wajib kita niatkan kalau sembahyang fardu? Berapakah bahagian niat yang wajib kita niatkan kalau kita sembahyang sunat berwaktu bersebab? Berapakah bahagian niat yang wajib kita niat jikalau kita sembahyang yang tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan sebab? Kemudian kalau sembahyang fardu tu yang bergantung kepada berjemaah seperti sembahyang Jumaat, berapakah bahagian niat yang wajib kita kena niat? Sebab antara sembahyang Zuhur dengan sembahyang Jumaat di lain. Berjemaah Zuhur untuk dapat fadilah, untuk menunaikan tuntutan fardu kifayah. Adapun berjemaah sembahyang Jumaat itu syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kan dia ada 6 syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Di antara syarat sahnya adalah berjemaah.
Dan berjemaah sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Berjemaah sembahyang Zuhur fadilah 27. Berjemaah sembahyang Zuhur untuk menunaikan tuntutan fardu kifayah. Berjemaah sembahyang Jumaat syarat untuk sah Jumaat tu. Dan berjemaah sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Jauh perbezaan tu. Jadi berapakah bahagian yang kita wajib niat kalau sembahyang tu Zuhur? Berapakah bahagian yang kita wajib niat kalau sembahyang tu Jumaat? Itu hak asas-asas berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu fardu ain kepada kita. Hak mula-mula sekali. Bicara berkaitan dengan rukun niat. Pergi pula pada rukun takbir, berapa syarat dia? Pergi pula pada rukun Fatihah, berapa syarat dia? Itu balik pada hukum fiqh. Berapakah syarat untuk sah rukun Fatihah? Itu hukum fiqh lah. Tapi saya di sini nak cerita permulaan adalah berkaitan dengan pegangan yang terkandung dalam suratul Fatihah yang menjadi surah pembukaan, surah permulaan, surah yang menjadi ummul Quran, induk Al-Quran, surah yang menjadi suratul asas, menjadi asas agama. Satu-satu surah yang diwajibkan kita baca dalam tiap-tiap rakaat sembahyang. Kemudian barulah kita sentuh sedikit berkaitan dengan bab fiqh. Termasuk beberapa soalan yang berkaitan dengan hukum fiqh tu. Tapi kalau dengan masa yang diberi tadi tu kira luas jugalah. Pukul 9 tau. Dia biasa pukul 9 ni isyak 8.45. Ini isyak 8.6 ini. Pukul 9 tak ada masalah. Biasalah. Saya pergi mana-mana tempat pun sama, jemputan sama je. Maknanya paling pendek sejam. Tu paling pendek tu. Sejam. Biasa sejam suku dah. Ni kalau kini dekat-dekat sejam setengah juga ni. Kemudian di hadapan saya ni saya bawa ni apa ni? Tafsir apa? Saya photostik je ni. Tafsir Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman. Sebab biasanya saya biasa bawa suratul Fatihah dengan suratul Ikhlas. Tempat-tempat jemputan saya biasa antara dua ni lah. Suratul Fatihah dengan suratul Ikhlas. Sama-sama surah Makkiyah belakang tu. Sama-sama surah pembicaraan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pegangan. Suratul Fatihah dengan suratul Ikhlas. Ikhlas, tauhid, akidah yang sesuci-sucinya, akidah yang sebersih-bersihnya, yang menjadi asas kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan suratul Fatihah, saya bukan nak terjemah satu-satu ni, bukan. Cuma saya nak mulai dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu berkhilaf di kalangan ulama lah. Ayat yang pertama tu, Bismillahirrahmanirrahim, adakah ayat yang pertama bagi suratul Fatihah ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertama bagi suratul Fatihah itu berkhilaf dari segi hukum fiqh lah. Yang mana dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hambali, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Adapun mazhab Hanafi Maliki,
Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ni, suratul Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Suratul Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. Surah Hijr ayat yang ke-87. Dan sesungguhnya mendatang oleh kami akan dikau ya Muhammad daripada akan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan akan Al-Quran yang Al-Quran Al-Azim, dan Al-Quran yang amat besar kemuliaan. Jadi dimulai dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran. Walaha 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah ayat surah di dalam Al-Quran. Tetapi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ni Tuhan sebut suku. Walaupun Al-Quran yang amat besar tu terkandung di dalamnya 7 ayat ni juga, tapi Allah Ta'ala sebut asing. Sebab apa? Nak cerita lebihnya suratul Fatihah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan hafizu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah kamu atas sembahyang dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni kebanyakan ulama mengatakan sembahyang asar, setengah pandangan mengatakan sembahyang subuh. Jadi pelihara oleh kamu akan sembahyang, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Pelihara oleh kamu akan sembahyang dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta tu pun sebahagian daripada sembahyang, tapi sebut asing. Sebab apa? Sebab sembahyang wusta setengah mengatakan sembahyang asar ataupun sembahyang subuh, sembahyang hak paling lebih. Jadi sebagaimana 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ni suratul Fatihah memang sebahagian daripada dalam Al-Quran, tapi Tuhan sebut suku. Tapi Tuhan sebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi suratul Fatihah ijma' ulama 7 ayat. Cuma kalau 7 ayat, kalau kita mazhab Syafi'i, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, maka jelas nyatalah siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ketujuh, jelas nyata. Tetapi kalau ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, nak jumpa 7 macam mana? Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang ketujuh siratal ladzina an'amta alaihim, nyatalah 7 ayat. Tapi kalau ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, ayat yang kedua nak jumpa 7 kok mana pula? Sebab ijma' ulama 7 ayat. Jadi kalaulah atas pandangan ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta alaihim, situ tepat wakaf. Itu tepat wakaf. Ghairil maghdubi alaihim, ayat ke-7. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim bukan tepat wakaf. Pada ni. Ni kalau atas pandangan ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pergi kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kita nak panjang bicara berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tu kira ni satu ayat memang panjang pembicaraan. Cuma saya nak fokus kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji tertentu bagi Allah. Allah ni Rabbil Alamin. Kita terjemah mudah-mudah je. Tuhan bagi sekalian alam. Itu je terjemahan kita. Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Kita biasa terjemah Rabb ni dengan Tuhan. Tapi kalau kita terjemah ilah, Tuhan juga. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi terjemahan kita sama antara Rabb dengan ilah. Walhal Rabb rububiyah, ilah uluhiyah lain-lain. Tapi kita terjemah jadi sama. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Dia rububiyah, uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tu lain-lain tu antara rububiyah dengan uluhiyah. Cuma kita biasa kita terjemah dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kan ada tambah sikit. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu dia makna ilah. La ilaha la ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Sembahan yang sebenar Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budu bihaqqin. Sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, yang kita ngaji dalam kaedah sifat 20. Itu ilah. Sembahan yang sebenar yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar, dengan bahawa Tuhan yang disembah dengan sebenar ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dengan bahawa Tuhan yang bersifat dengan istighna iftikar ni maha suci daripada sifat kekurangan. Itu ilah. Sembahan yang sebenar. Jadi kita nak pergi kepada Rabb. Rububiyah. Rabb. Rabb ni dalam setengah kitab menyatakan bahawa Rabb ni ada 15 makna. Rabb ni ada 15 makna. Rabb. Yang kita terjemah pendeknya Tuhan. Jadi tukar kita dengan ilah, kita terjemah dengan Tuhan. Dia Rabb ni kalau kita nak terjemahlah, terjemah dengan Tuan yang hakiki. Rabb ni Tuan yang hakiki. Tuan yang sebenar-benar, yang mengatur, yang menyusun, yang mencipta, yang menjadikan, yang segala-galanya. Itu Rabb, Tuan yang hakiki. Dengan bahawa kesemuanya hak dia belaka. Itu Rabb. Jadi alam ni adalah marbub kepada Allah. Allah sebagai Rabb, alam adalah marbub. Mana apa? Yang dimiliki oleh Allah. Yang diatur oleh Allah, yang ditadbir oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Segala-galanya mari daripada Allah sebagai Rabb. Sekalian alam ni adalah marbub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam-alam ni, sebut kata alam bukan hanya alam semesta. Kita sebut alam ni terkadang kita hanya nampak alam semesta sahaja. Alam bulan, bintang tu alam semesta. Dia alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah, itu dipanggil alam. Itu alam. Bukan hanya langit bumi, bukan hanya
matahari, bulan, bintang, bukan. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala lah. Segala-gala yang ada selain Allah tu alam. Malaikat, alam jin, alam manusia, binatang, kayu, batu, segala-gala dipanggil alam. Syurga, neraka, alam. Itu alam. Bukan hanya kita faham alam ni hak cakra-cakrawala, bukan. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada itu alam. Jadi kalau kita kira lah alam, kemudian makhluk, itu benda ni perkara yang sama. Walaupun kalau kita terjemahan lain-lain. Alam kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Benda yang ada selain daripada Allah, ada tu mari mana? Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah dipanggil alam. Tiap-tiap benda yang ada ni mari mana? Mari daripada Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan. Hak Allah yang menjadikan dipanggil apa? Makhluk. Apa dia makhluk? Ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akan dia oleh Allah. Jadi apa dia makhluk? Alam tu lah makhluk. Ada ni. Tapi makna lain. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Makhluk ni barang yang dijadikan oleh Allah. Makna dia lain. Tapi barangnya sama je lah. Sebab alam, tiap-tiap benda yang ada selain Allah ni, ada mari mana? Allah yang buat. Allah buat dia panggil makhluk pula. Tapi benda yang sama. Jadi alam ni makhluk lah. Badan ni, alam ni makhluk. Mana Allah Ta'ala ni Tuan bagi sekalian makhluk. Allah Tuan. Makhluk adalah marbub kepada Allah. Yang direntah oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Kesemua sekali. Yang mana alam makhluk ni marbuk kepada Allah, tidak ada sebarang peranan. Hakikinya tidak ada sebarang peranan. Segala-galanya adalah datang daripada Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Khalik, Tuan. Allah sebagai Khalik yang menjadikan. Makhluk marbuk kepada Allah, alam tidak ada sebarang peranan. Kesemua datang daripada Tuan yang hakiki, Allah. Kesemua datang daripada Khalik yang sebenar-benar, Allah. Ini akidah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pergi kepada Rabbil alamin. Tapi dimulai dengan Alhamdulillah. Dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni pun menunjukkan atas segala-galanya daripada Allah. Kita terjemah Alhamdulillah dengan sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala? Kerana kesemuanya hak dia belaka. Sebab itulah sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya alhamdulillah tu sendiri mengandungi pengertian Rabbil alamin. Ada ni. Mengandungi pengertian Rabbil alamin. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sekalian pujian milik Allah. Sekalian pujian kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab kesemuanya datang daripada Allah sebagai Rabb, Tuan yang hakiki. Sebab itulah ada setengah pandangan ulama, walaupun ini bukan pandangan muktamad, mereka menyatakan bahawa alhamdulillah lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tapi ini bukan pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad kita maklumlah, afdalu zikri
la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Jadi pandangan yang muktamadnya selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Tapi ada setengah pandangan menyatakan bahawa lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah mengandungi tauhid, mengesakan Allah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Allah jua Tuhan, tauhid. Tetapi alhamdulillah pun mengandungi makna tauhid juga, selain daripada mengandungi makna puji. Alhamdulillah pujian, dan alhamdulillah juga mengandungi makna tauhid. Tauhidnya di mana? Sekalian pujian kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil tauhid. Tauhid pada perbuatan, tauhid pada af'al. Yang kita mengaji sifat 20 wahdaniyah tu kan. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Alhamdulillah ni mengandungi pengertian mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi alhamdulillah mengandungi pujian dan mengandungi tauhid. La ilaha illallah mengandungi tauhid sahaja. Ada setengah ulama mengatakan lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Tapi kita maklumlah pandangan yang kebanyakannya memanglah selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Jadi di pengertian alhamdulillah itu adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan yang menjadi asas kepada tauhid rububiyah. Rabb tauhid rububiyah, ilah tauhid uluhiyah. Kita pergi pada Rabb tauhid rububiyah. Yang menjadi asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kena mati molek. Tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Kenapa? Sebab Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Alam makhluk ni adalah marbub, mana yang dimiliki oleh Allah, yang direntah oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang direntah dijadikan oleh Allah ni bukan hanya kita pergi kepada kita lah alam. Bukan hanya Allah yang menjadikan kita sahaja, bukan. Bukan tubuh badan kita sahaja makhluk kepada Allah, bukan. Apa yang berlaku di kita setiap saat itu adalah datang daripada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Gerak geri kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak geri kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini. Rabb tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Bukan mengesakan Allah pada perbuatan hanya setakat Allah yang menjadikan kita, ya. Allah yang menjadikan kita. Setakat menjadikan kita. Apa yang berlaku di kita setiap saat itu adalah perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Hak dia belaka. Hak inilah kita balik kepada rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara bab pegangan. Kita bicara bab usuluddin. Dan kita bicara bab tauhid. Kita bicara bab pegangan. Kita bicara bab iman, usuluddin, kita bicara bab tauhid. Yang mana pegangan, yang mana iman, usuluddin, tapak agama, dia menjadi asas kepada ibadah kita kepada Allah. Ini bicara usuluddin, tapak agama.
kita pembicaraan akidah ni kita kenali sebagai ilmu usuluddin. Tak, kita biasalah sebut dengan nama ilmu usuluddin. Tapi kalau peringkat sekolah rendah-rendah dipanggil ilmu tauhid. Dinaik kelas tinggi-tinggi dipanggil jurusan usuluddin. Itu ada lebih kurang tau. Jadi antara nama ilmu tauhid dia ada 8 nama. Tapi kita paling masyhur tauhid lah. Kemudian yang kedua kita biasa sebut dengan nama usuluddin. Apa makna usuluddin? Usuluddin ni tapak agama, asas agama, tunjang agama, dasar agama. Kemudian dia ada furu'uddin, dia ada cabang agama. Mana cabang agama? Semayang bang kita ni cabang agama, tiang agama. Puasa zakat haji tu cabang agama. Ketaatan zahir, ketaatan batin, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha. Ini semua dipanggil furu'uddin, cabang agama. Tidak akan ada cabang melainkan kena ada usuluddin terlebih dahulu. Tanpa ada usuluddin, walaupun zahirnya ada cabang agama, tidak ada nilai. Tidak ada nilai dalam agama. Walaupun semayang ada, puasa ada, zakat haji ada, furu'uddin, rukun Islam, tetapi kalau usuluddin dasarnya tak lepas, tak ada agama. Tanpa usuluddin, tanpa tapak agama. Hati panggil usuluddin, ilmu usuluddin. Kenapa dia panggil ilmu tauhid? Kenapa kita dipanggil ilmu tauhid? Kalau kita ngaji sifat 20, di antaranya wahdaniyah. Kita ngaji sifat 20 kan? Wahdaniyah. Tapi wahdaniyah kalau kita susung sifat, dia duduk nombor 6. Walaupun kita susung sifat Allah, wahdaniyah duduk nombor 6, tapi wahdaniyah lah yang menjadi asas kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah lah yang menjadi asas kepada la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan tiada, nafi. Tiada Tuhan melainkan Allah, isbat. Nafi dan isbat. Kita dah ngaji kaedah sifat 20. Nafi dan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa dinafikan terlebih dahulu? Walhal memang tidak ada Tuhan, melainkan hanya Allah Tuhan. Kenapa nak nafikan Tuhan yang memang sudah tidak ada? Tidak ada Tuhan. Tuhan hanya Allah. Kenapa nak nafikan, nak mentakdakkan Tuhan yang lain yang memang tak ada? Kenapa nak takdakkan, nak nafikan Tuhan yang lain yang memang tak ada? Dia datangkan nafi isbat, dia ada faedah dia dalam bahasa Arab. Mana apa tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Allah je Tuhan. Apa makna Allah jua Tuhan? Apa makna Allah je Tuhan? Itu dia tauhid. Itu dia wahdaniyah. Kemudian tadi pergi pula kepada tauhid rububiyah. Asal tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan, itu pun dia wahdaniyah. Jadi walaupun wahdaniyah ni sifat yang ke-6 susunan dalam sifat 20, tapi dia menjadi asas kepada Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang lain, pastilah ada Allah, tidak ada permulaan. Sebab kalau ada Allahnya baharu, sebelum tu tiada, kemudian tiada Tuhan yang lain, macam nak jadi ada Allah? Kalau Allah baharu, dengan bahawa sebelum tu Allah tak ada.
Jadi macam mana nak ada Allah? Sebab tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdaniyah, Allah jua Tuhan. Jadi daripada wahdaniyah ni lah, berarti ada Allah, ada yang sedia kala. Sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada dua Tuhan, kita boleh tengoklah mana Tuhan hak dulu, mana Tuhan hak kemudian yang dibuat oleh Tuhan yang dahulu. Sekarang ni tidak ada. Wahdaniyah, esa, hanya Allah Tuhan. Jadi bila hanya Allah Tuhan, maka ada Allah, ada yang sedia kala. Itu asas daripada wahdaniyah. Pergi kepada wujud kidam baqa. Bila Allah Tuhan yang satu, wahdaniyah, pastilah Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui. Sebab apa? Sebab kalau Allah lemah, macam mana nak buat langit dan bumi? Sebab hanya Allah jua Tuhan, wahdaniyah. Mesti Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu dan seterusnya. Mari daripada wahdaniyah, keesaan. Pergi kepada nama ilmu, ilmu tauhid, ilmu yang mengesakan Allah. Kita nak bicara hak tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, kita orang Islam. Pastilah mengesakan Allah pada perbuatan. Kita orang Islam pasti mengesakan Allah pada zat. Allah Tuhan yang satu. Orang Islam pastilah mengesakan Allah pada zat. Mengesakan Allah pada sifat, pasti. Mengesakan Allah pada perbuatan, tauhid rububiyah. Qadariyah, orang Islam, tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tengok. Ada ni. Mengesakan Allah pada zat, Allah Tuhan yang satu. Orang Islam memanglah Tuhan yang satu. Zat Tuhan, Tuhan yang satu. Tapi mengesakan Allah pada perbuatan, Qadariyah orang Islam. Tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Ni kita nak mati molek. Hak tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tu pun mengandungi pengertian tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, rabbil alamin. Tauhid rububiyah yang menjadi asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi kita nak fokus kepada mentauhidkan Allah pada perbuatan yang didasari dengan rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Qada, ketentuan Allah pada azal, iradah. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Manapun keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini usuluddin, tapok agama kita. Hak ning ni kita kena tapok-tapok. Dia tapok ni kena, bukan kata tapok tu kena ada dahulu, bukan tapok tu dia kena kemah molek. Macam contoh orang nak buat pembinaan lah. Tapok tu tak boleh lebih-lebih kurang. Tapok ada ni, tapi lebih-lebih kurang. Terbalik bangunan. Tapi kalau tapok tak ada lah. Tapi benda zahir, hak dunia, kita nampak lalulah. Tak ada tapok, tak ada lah bangunan. Tapi dalam bab agama ni, tapok tak ada pun nampak ada sembahyang, ada puasa, ada zakat. Itu bukan, tak ada agama. Selagi kita tidak memastikan bahawa kita ada usuluddin, dan kita nak pastikan pula usuluddin kita ni tapok yang kemah. Mana kita dalam bab usuluddin ni, kita mengaji faham secara tahqiq, secara jelas, secara kemas, secara pasti.
Tak ada dah. Lolek-lolek tak ada dah. Nak kena jelas, nak kena kemah. Sebab apa? Tapak usuluddin. Itu ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian perbuatan Allah. Pergi pula kepada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah. Akan Dikau ya Allah kami minta pertolongan. Akan Dikau ya Allah kami sembah, dan akan Dikau ya Allah kami minta pertolongan. Ayat itu terbalik. Akan Dikau kami sembah, bukan kami sembah akan Dikau. Dia macam mana? Iyyaka na'budu, akan Dikau kami sembah. Kerana bahasa Melayu. Boleh tak susun ayat seumpama tu? Kalau bahasa Melayu, boleh? Orang sekolah boleh tak? Cikgu suruh buat ayat, kita buat ayat terbalik. Akan Dikau kami sembah. Boleh? Orang sekolah kan? Boleh tak? Akan Dikau kami sembah. Terbalik. Dia sepatutnya kami sembah akan Dikau. Kami minta pertolongan akan Dikau. Ini bahasa Arab. Bahasa Melayu tu cerita lain tu. Ni cerita bahasa Arab. Kenapa diterbalikkan? Sebagaimana tadi. Kenapa ada nafi dan isbat? Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Iyyaka na'budu pun sama. Akan Dikau jualah kami sembah. Tu. Itu dia punya faedah apabila terbalik ayat seumpama tu. Akan Dikau kami sembah. Nak terjemah betul-betulnya, akan Dikau jualah. Tidak pada yang lain kami sembah. Bagaimana akan Dikau jua-jua tu? Macam tadi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Manapun Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Allah je Tuhan. Bagaimana tu? Nafi isbat tu lah. Tu keluar jua-jua tu. Sama dengan iyyaka na'budu. Akan Dikau kami sembah. Akan Dikau jualah kami sembah. Tidak sama sekali kami sembah pada yang lain. Panjang tu. Panjang tu dia faedah daripada hak terbalik ayat. Dan akan Dikau jualah kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, akan Dikau jualah kami minta pertolongan. Kami sama sekali tidak minta tolong kepada yang lain daripada Engkau ya Allah. Bagaimana pengertian yang panjang tu? Terbalik ayat tu lah. Itu bahasa Arab. Itu kaedah Al-Quran. Kalau bahasa Melayu mungkin itu cerita lain. Itu orang sekolah lah tu. Orang sekolah mungkin dia dak dulu tak dapat markah. Ini bahasa Arab. Itu menurut syariah. Nabi SAW menerima tetamu. Nabi minta tolong dengan sahabat supaya jamukan tetamu. Sahabat terkadang berjumpa dengan Nabi untuk minta bantuan. Kemudian ada sahabat-sahabat ni yang berkemampuan menjadi tempat kepada sahabat yang lain untuk minta bantuan. Itu syariah. Nabi SAW bersabda, seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah, itu maksud lebih kurang. Jadi dia ni menjadi tempat orang yang menjadi tempat kepada orang lain minta pertolongan sebab dia ada kemampuan lebih. Maka dia menjadi tempat orang lain minta pertolongan. Nabi kata orang ni akan dapat pertolongan Allah pada hari akhir di mahsyar. Kenapa ni? Bukan syirik. Itu syariah. Itu syariah. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS minta tolong dengan pembesar tu.
Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin tu. Siapakah yang boleh mendatangkan mahliga Balqis? Sebelum Balqis datang akan Balqis menyerah diri kepada aku. Nabi Sulaiman minta tolong dengan pembesar. Ifrit jawab dia akan mendatangkan mahliga Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Nabi Sulaiman dak nak cepat lagi. Lepas tu qala allazi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata seorang lelaki manusia biasa. Tadi jin ifrit yang telah kurniakan ilmu daripada Zabur dan Taurat. Aku boleh mendatangkan istana Balqis sebelum engkau pas pejam mata buka ada dah depan. Ini manusia biasa. Tadi ifrit dia boleh mendatangkan mahliga Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Tapi tambah hak lelaki ni boleh mendatangkan mahliga Balqis Nabi Sulaiman pas pejam mata buka ada. Di situ Nabi Sulaiman meminta pertolongan kepada pembesar. Kenapa tak minta dengan Allah? Itu dipanggil asbab ikhtiar usul syariah. Kena faham pula situ. Tapi hakikinya tidak ada. Melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah faham pula. Ada orang salah pengajian. Orang sekarang ni banyak Tuhan dia kata. Banyak Tuhan ni. Orang kafir ni banyak Tuhan. Macam-macam Tuhan macam ni. Kepala banyak, tangan banyak, kaki banyak. Mana boleh kita orang Islam? Banyak Tuhan. Dah minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, minta tolong orang ni. Tak minta dengan Allah. Tu semua syirik belaka tu. Ramah Tuhan belaka tu. Ini orang salah pengajian. Ini orang salah pengajian. Ada di tempat kita di Terengganu, orang yang bawa pesen ni. Dia mensyirikkan orang mudah-mudah. Orang ni banyak Tuhan belaka ni. Syirik-syirik belaka ni. Sebab minta tolong dengan orang. Boleh tanya balik pula. Orang tua. Dah haji ni, duduk rumah, ada apa-apa hak. Minta tolong tak dengan mak haji? Minta tolong lah. Itu minta tolong dengan makhluk lah. Tak syirik. Senyap, tak kata apa. Tu kan eh? Ayah haji mana? Duduk rumah minta tolong tak dengan mak haji? Minta tolong. Itu makhluk, minta tolong apa? Minta tolong dengan Allah tu dah lah apa? Minta tolong dengan mak haji je. Mak haji makhluk tak ada bekah. Itu dipanggil asbab, ikhtiar usaha. Tapi dia minta tolong boleh. Orang lain minta tolong dia kata syirik. Ini orang salah pengajian. Daya haji, tak haji minta tolong ke dengan anak menantu? Oh memanglah dia kata sekarang ni nak pergi ke mana-mana anak menantu tak harap dah. Takut dok jumpa jalan nak balik. Lepas tu nak pergi ke mana-mana minta tolong dengan anak menantu yang hantar, yang ambil apa semua. Dah tu bukan minta tolong dengan makhluk. Tak syirik, tak banyak Tuhan. Senyap, tak kata apa. Itu salah faham tu, menafikan syariat. Terkadang kita wajib minta tolong. Faham tak ni? Terkadang kita wajib minta tolong. Kita terlantar, tak mampu nak buat sendiri. Kita nak semayang. Kita wajib minta tolong dengan orang supaya wudukkan kita, supaya basuh najis kita. Tengok tu. Bukan minta tolong lah. Minta tolong. Apa hukum dia? Wajib minta tolong sebab kita nak semayang tak mampu nak buat sendiri. Itu syariah. Tapi hakikinya wa iyyaka nasta'in. Itu hakiki dia. Tapi tidak menafikan asbab, tidak menafikan syariah. Jadi dalam ayat yang kelima tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Tuhan kata kita yang sembah. Walaha Rabbil alamin, kesemua perbuatan Allah. Tak ada kita. Tak ada perbuatan kita, tak ada. Gerak geri kita tu perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Allah Ta'ala jua yang melakukan. Allah Ta'ala jua yang menggerak diamkan. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Orang tua cakap kainat tak ada bekas sama sekali. Biasa tak dengar gitu? Biasa tak kainat tak ada bekas? Biasa tak kainat tak ada bekas? Orang muda biasa dengar tak kainat? Orang muda tak dengar. Sungguh kalau tanya kainat ni kalau orang tua yang tu. Kalau orang muda iling.
Tak jadi dengar kainat. Orang tu duduk muluk. Kainat tak boleh bekah. Kainat tak boleh bekah. Orang tu duduk muluk. Saya dengar perkataan dia daripada Nek duduk cakap. Orang tu dulu kan. Dia cucu cicik ni dia mandi. Dia mandi dia gahar. Mandi dengan air telaga lah. Lepas tu dia gahar. Dia tak lok. Cucu cicik dia daki. Dia gahar. Hak dia beken lah. Hak dia belebel lah. Biasalah. Tapi dia sayang ke cucu cicik dia. Dia tak lok mandi sendiri. Sebab apa? Mandi bekok daki. Tak ada apa mandi sendiri. Dia gahar. Tapi duduk mulut lah. Kainat bekah. Semuanya mari Tuhan belaka. Tuhan tetap belaka daripada azal. Kainat tak bekah. Kita kena sabar. Kita kena reda. Ini mulut. Orang tua. Ada ni. Mari Tuhan belaka. Itu keesaan pada perbuatan. Tuhan tetap belaka daripada azal. Itu qada iradah. Rukun iman yang ke-6. Kainat ni makhluk lah kainat ni. Kainat tak boleh bekah. Bila mari Tuhan belaka, kainat tak boleh bekah lah. Kalau mari Tuhan belaka, kainat boleh bekah, jadi berperang pula Tuhan dengan kainat ni pula. Mari Tuhan belaka, perbuatan Tuhan belaka. Tapi makhluk boleh bekah. Kena berlawan, mana kuat. Bila mari Tuhan belaka, kainat makhluk tak boleh bekah. Hak Tuhan belaka. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka. Tapi ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kita yang sembah. Sembah tu perbuatan kita. Kenapa Tuhan kata kita pula? Walhal hak dia belaka. Ni. Rasa masa kita ni setakat ni je lah. Hak dua ayat ni dia. Alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasa-rasa hak pekoh ni soalan ni mungkin tak sempat lah. Tak. Yelah setakat sepat tapi rasanya memang tak sepat. Dia di sini ni biasanya dia tanya celah-celah. Boleh? Tak ada masalah. Ada masalah. Nak tanya tengah-tengah ni boleh, ada mana. Tapi tanya soalan berkenaan lah. Tanya soalan lain pening pula kepala nak mikirnya. Soalan berkenaan. Boleh tanya tengah-tengah tak ada masalah. Cuma jangan tanya tengah laju. Belanggar lah. Agak tarik nafas tu tanyalah. Kalau tengah-tengah laju dia tanya, jadi benda orang nak cerita tu hilang dah. Sebab apa? Mai duduk kat tengah jalan berlanggar pula, tak tahu nak cerita apa dah. Hak saya sebut ni hanya cerita bab usuluddin saja. Cerita bab akidah suratul Fatihah. Hak tu tetap dah, hak ni bahagian kita dah ni. Saya ni sebagai pembukaan tadilah. Suratul Fatihah pembukaan surah mula-mula. Jadi ambil sempurna kita bicara bab suratul Fatihah. Kita bukan hanya fokus kepada hak ekor. Kena perbetulkan bacaan Fatihah untuk melengkapkan syarat pekor. Tadi kan syarat bagi rukun sembahyang kan. Fatihah rukun, dia ada syarat dia. Kena pelihara huruf, kena pelihara makhraj, kena pelihara tasydid. Tu di antara syarat Fatihah. Cuma kemudian dari segi Fatihah ni hukum fiqh dengan hukum Quran dia lain sikit. Pandai ni. Kalau ke hukum Al-Quran, hak tajwid, hak qiraah ni memang dia pegang sungguh-sungguh. Pandai ni. Bukan makhraj, sifat huruf pun dia pegang. Tapi kalau Fatihah mengikut syarat fiqh ni dia ringan sedikit. Pandai ni. Dia ringan sedikit. Walaupun makhraj tu tak berapa nak comel, tetapi masih lagi belum bertukar huruf. Ha tak jadi he dah. Tapi ha makhraj dia ni sudah kurang molek. Dari segi Quran memanglah diusahakan guru ni dia kena usahakan supaya comel.
Tetapi dari segi pekoh, selagi tidak bertukar huruf walaupun makhraj tu ada kekurangan, dari segi pekohnya sah dah bacaan Fatihah dalam sembahyang. Dari segi bacaan Quran ni, kita jangan ambil ilmu Quran semata-mata, ilmu qiraah semata-mata, ilmu tajwid semata-mata. Kita kena regu dengan pekoh. Kalau tidak, kita tak boleh nak jemaah belakang orang. Berjemaah di belakang satu tu imam, ha dak comel, sa dak comel. Hidup balah tu. Hidup main balah tu. Ma'arif disukung pula, ada satu alif, ada dua alif, ada tiga alif. Ada ke orang buat pagar rendah, tinggi sikit. Ada buat pagar rumah gitu. Ada tak buat pagar rumah? Orang pagar rumah kan sama kan. Ni ma'arif disukung kadang-kadang bukan dua alif, bukan dua harakat, 4 harakat, 3 harakat, 5 harakat. Itu komen waktu. Itu bab hai'ah bacaan. Mak lazim tak cukup 3 alif. Hidup balah tu. Tu bab tajwid, bab qiraah dikena jagalah. Tapi kita bicara bab Fatihah, hukum semayang, Fatihah hukum pekoh, itu lain bicara. Ada ni. Hak nak comel tu nak comel lah. Tapi hak kekurangan tu, kita nilai pun dari segi hukum pekoh. Cukup tak lagi syarat rukun Fatihah dengan bacaan seumpama ni. Dengan hak Quran memang dia tak puas hati. Tak apalah tu hak disiplin dia. Dengan hak ilmu pekoh ni, cukup tak lagi syarat untuk Fatihah seumpama ni boleh bawa dak dalam semayang. Boleh bawa dah dalam semayang ni. Tapi kena baiki lagi lah. Untuk jadi imam tu jangan dululah. Sebab apa? Macam-macam nak ummi peseng ni tak boleh jadi imam ni. Walaupun hanya imam di rumah sekalipun. Dari segi dia punya tahap dia. Tapi kena tahap dari segi pekoh lah. Ada ni. Kita betul bab pekoh. Kena betul lah bab pekoh ni. Bab rukun qauli Fatihah ni tu fardu ain kepada kita. Kena betul. Tapi kalau kita hanya comel dari segi pekoh Fatihah untuk syarat rukun, untuk syarat sah rukun Fatihah, bukan setakat comel pekoh, comel dengan Quran. Tapi kalau akidah Fatihah tidak ada, Fatihah sudah akan laknat kita kerana kita membaca tanpa berpegang. Comel ni comel bacaan Fatihah, qari. Tapi akidah Fatihah ada ke tak? Tak ada. Semayang tidak akan diterima. Fatihah yang comel yang kita baca tu akan laknat balik orang yang membaca tanpa berpegang dengan ayat surah Fatihah yang dia baca. Pada ni. Kita balik kepada 2 ayat tadi. Kita ada masa lebih kurang dalam sekujang je lagi. Tu kata memang tak sempat lah nak pergi pada soalan pekoh tu. Ni tak boleh gantung ni. Antara alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak boleh gantung. Kena selesai molek. Saya tanya tadi kalau ada kalau ada nak celah lalu tak apalah. Macam mana? Tak ada. Teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengertian dia keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tidak ada sebarang peranan, tidak ada. Makhluk kainat tak bekas, tidak ada apa-apa pun. Semuanya perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan hanya Allah perbuat. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyanda kepada kami yang sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah ni, kami yang sembah. Tak jadi macam apa ni? Tak jadi macam tanakut. Jadi macam kita kata macam bercanggah, macam berlawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Keesaan pada perbuatan Allah juga. Tidak ada perbuatan makhluk, tidak ada perbuatan hamba, tidak ada perbuatan manusia. Maknanya gerak-geri kita menyembah akan Allah, gerak-geri semua perbuatan kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengabdikan diri akan Allah, kita menyembah akan Allah, kita bersembahyang, kita buat ibadah, itu semua adalah perbuatan Allah
Subhanahu wa taala. Itu semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jelas di situ. Tapi kenapa Allah Taala kata kami yang sembah? Tuhan kata kepada kita manusia hamba ni yang sembah. Akan dikau kami yang sembah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan ayat Al-Quran. Tuhan menyandarkan kami yang sembah. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba manusia lah. Ada pilihan dan ada perbuatan. Wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah pegangan hamba manusia lah. Kita ada sebut hamba manusia. Manusia ada pilihan, manusia ada perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyatakan kami yang sembah. Faham tak tu? Kalau kami tak ada pilihan dan perbuatan, hak manusia tak ada pilihan dan perbuatan, jadi Quran kata tak tu, iyyaka na'budu ya Allah, ni kami yang sembah, saya yang sembah. Jadi bila Quran kata kita yang sembah, hamba manusia yang sembah, makna manusia ni ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang, hamba ada ikhtiar pilihan, hamba ada usaha perbuatan. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, itulah nama dia akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Yang tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akidah Jabariyah yang sesat. Biasa dengar tak? Ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ini Jabariyah. Tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikata Allah, kami yang sembah. Tiba-tiba kami tak ada. Tuhan belaka. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ayat yang kita baca, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tuhan kata bagi seseorang kebaikan yang ia lakukan dan balasan kejahatan pada seseorang atas kejahatan yang diusahakan. Laha ma kasabat. Manfaat bagi kebaikan yang diusahakan dan balasan kejahatan atas seseorang daripada kejahatan yang diusahakannya. Tengok tu, kebaikan usaha seseorang, kejahatan usaha seseorang. Tu. Ayat Al-Quran cukup banyak menyandarkan perbuatan kepada manusia. Tapi kita ambil contoh satu ayat cukuplah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah ayat tu. Akan dikau kami sembah. Mana kami ni ada peranan dinamakan ikhtiar dan usaha. Kalau tidak berpegang manusia hamba ni ada pilihan dan perbuatan, tidak berakidah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Jabariyah yang terpesong. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan tu hak kita sungguh-sungguh dan kita bekas sendiri. Bercanggah pula dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, itu akidah Qadariyah. Faham tak tu? Kita ada dua ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb Tuhan. Keesaan pada perbuatan, hak perbuatan Tuhan belaka. Rukun yang kena qada dan qadar Tuhan belaka. Tapi ayat yang kelima, kami yang sembah. Kalau tidak berpegang, manusia ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Manusia ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hamba sendiri-sendiri yang bekas. Qadariyah tidak berpegang dengan Alhamdulillahirabbil alamin pula. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang kedua-dua ayat. Kita berpegang sekalian perbuatan Allah, sekalian qada dan qadar. Itu asas kita. Mentauhidkan Allah, itu asas. Tapi oleh kerana ayat menyandarkan perbuatan kepada manusia, kita pun berpegang manusia ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat,
Pilihan dan perbuatan bukan mutlak, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kena letak molek ni agak kena cumaah. Ada ni. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah akidah sesat, tidak berakidah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpegang itu usaha hamba tu sendiri dan berbekas sendiri, tidak berpegang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kesemuanya perbuatan itu akidah qadariyah, sesat dah ke tu. Kita ahli sunnah, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi itu hanya pada zahir. Hakikinya, sebenar-benarnya balik kepada mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Diri, pengabdian diri kepada Allah itu pun perbuatan Allah. Balik kepada qada dan qadar. Diri penyembahan kita kepada Allah adalah qada dan qadar Allah. Hak Tuhan belaka. Itu hakiki. Maknanya kita hanya ada pilihan, kita berpegang hanya kerana Quran menyandar kepada kita, dan pada zahir memang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya balik kepada tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, balik pada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini dia antara Jabariyah dengan Qadariyah nak letak molek ahli sunnah ni. Tu kena kemah molek lah. Nak parking tu, nak letak molek. Ada ni. Kalau terundur sangat Tuhan, Jabariyah. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan sendirilah hak kitanya. Pilihan dan perbuatan sendiri bekas. Tu terlajak jadi Qadariyah. Kalau kita nak pakai letak ahli sunnah jamaah ni, kena faham molek, kena belajar molek. Ada ni. Nakuk sangat tak boleh juga. Berani sangat tak boleh juga. Ni buat perumpamaan je. Orang hok nak test kereta tu kan, nak parking tu kan. Kalau nakuk sangat, ada kerja. Enjin down, kereta tak gerak. Tu nakuk sangat tu tak jadi. Hok berani sangat, hok bawa kereta lama dah ni. Alah, parking mudah. Dia masuk. Tak ada apa-apa, langgar tiang. Tu berani sangat. Ada ni, berani sangat. Nakut sangat tak jadi kau. Tak ada, kita tak ada warna. Orang tanya kita, siapa buat comel tu? Kita lah yang buat. Takut nak jawab kita. Bapanya? Kita ada ikhtiar usaha. Otak zahir, tapi hakiki sebenar. Kau tak kodam lah ke? Keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan hakiki dia. Zahirnya, pilihan kita. Sebab tu terkadang soalan ni soalan hak biasa ditanya. Jadi ginilah dia kata. Sekarang ni, sebenar-benarnya, kita ada pilihan ke tak? Ataupun Allah Ta'ala telah menetapkan segala-gala. Soalan dia tu. Kita ada pilihan ke tak? Ataupun tak ada pilihan langsung kita ni. Segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita kata ketentuan Allah ke pilihan kita ni yang berlaku ni. Ketentuan Allah, perbuatan Allah ke ataupun pilihan dan perbuatan kita. Ini soalan yang biasa ditanya ni. Apa yang berlaku sekarang, ketentuan Allah dan perbuatan Allah ke ataupun pilihan dan perbuatan hamba? Kalaulah semata-mata ketentuan Allah, perbuatan Allah, kita tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Kalau berpegang kita ada pilihan dan perbuatan yang bekas, Qadariyah. Dan kita ahli sunnah macam mana? Ketentuan Allah, perbuatan Allah ke ataupun pilihan dan perbuatan kita? Ketentuan dan perbuatan Allah yang sebenar-benar hakiki, pilihan dan perbuatan kita pada zahir. Tak tu ya? Ada ni.
pada zahir kita bebas memilih bukan? Kita bebas bergerak bukan? Tu pada zahir. Lepas tu terkadang ditanya, adakah kita bebas memilih ataupun terikat dengan qada dan qadar? Adakah kita bebas memilih ataupun terikat dengan qada dan qadar? Sekarang pada zahir kita bebas tak memilih? Kita bebas tak buat gerak diam? Ke kita jadi macam ditarik, ditolak? Kita bebas memilih. Bergiam, kita rancang. Kita pun pilih, kita atur, kita pun buat. Bebas bukan? Bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita buat, hakikinya semuanya perbuatan Allah. Itu je. Maknanya pada zahir kita bebas memilih dan melakukan. Pada hakiki sebenar-benar balik kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak Tuhan belaka. Zahirnya kita bebas memilih dan melakukan. Hakikinya balik kepada qada dan qadar. Sekalian perkara baik, sekalian perkara jahat, qada dan qadar. Itu hakiki. Kat tu je. Kemudian kita berpegang di akidah sekalian perbuatan Allah. Kita berpegang di akidah sekalian qada dan qadar. Zahirnya pilihan dan perbuatan kita bebas zahir sahaja. Diingatan hati kita tak ada hak Tuhan. Hak kita sama-sama. Tak ada. Keesaan pada perbuatan wahdaniyah tak ada diingatan kita perbuatan Allah. Tak ada diingatan kitanya qada dan qadar Allah. Yang ada diingatan kita aku segala-galanya. Diingatan kita ni, di perasaan kita ni, itu orang awam, tak ada salah apa-apa. Jangan awak renung Allah putus horat mana-mana tak ada obat. Tak ada putus horat kan? Putus horat samun ngotok tu nah. Jadi isim pun orang lah. Jangan duk paksa tu. Duk Allah. Ayo. Pegangan kita tetap dah keesaan pada perbuatan. Pegangan kita tetap dah sekalian qada dan qadar. Tapi diingatan kita lupa. Diingatan kita hanya pilihan perbuatan kita. Pilihan perbuatan kita diingatan. Itu tak ada salah nisbah kita orang awam. Tapi orang yang lupa seumpama ni, kita lupa, kita boleh belajar keesaan pada perbuatan Allah Ta'ala belaka buat. Kita boleh belajar, boleh beramal, qada dan qadar Allah Ta'ala belaka. Kita lupa. Lupa tu jadi riak, ujub, takabur tu. Kita orang awam ni sentiasa lupa akan perbuatan Allah. Mudah diperdaya oleh syaitan, maka timbullah riak, timbullah ujub, timbullah takabur. Orang yang lupa, orang awam ni memanglah itu sangat kekurangan. Tapi kita kata dok salah. Cuma kita kena jagalah pula. Dah kita nak tunjuk ke orang lah kebaikan kita. Jangan tunjuk ke orang habis batal pahala. Dah gitu. Mari di hati kita nak ujub, nak takabur. Tu Tuhan murka dosa besar. Ingat gitu sudahlah. Ingat hukum dia panggil. Tapi mari mana riak, ujub, takabur? Mari daripada kita lupa apa yang berlaku kepada kita ni adalah qada dan qadar. Lepas tu jadi riak, ujub, takabur. Kalau kita tak lupa kepada qada dan qadar, kita nak menunjuk dengan kebaikan kita. Bukan kebaikan kitanya, itu semua qada qadar belakangnya. Nak tunjuk apa bukan barang kita. Tapi kenapa kita nak menunjuk-nunjuk? Sebab kita lupa kebaikan tu qada qadar. Kita lupa kebaikan tu keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jadi riak, ujub, takabur. Lepas tu macam mana kita orang awam ni? Kita ingat akan hukum. Ingat akan hukum. Riak haram, dosa besar, terbatal pahala ibadah. Takabur haram, dosa besar, sifat iblis, sifat azazil. Duduk situ kita ingat akan hukum. Tapi kita nak ingat akan qada-qadar, tu di luar kemampuan kita. Itu cerita bab pegangan. Kemudian kita duduk bercakap, itu cakap asbab. Saya tak ada salah apa. Anda ni. Itu cakap asbab.
Saya pilih, saya rancang, saya atur, saya begitu, saya tak ada masalah. Itu bang cakap asbab. Cakap hak huzhi. Pegangan tetap sekalian keesaan pada perbuatan Allah. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kena mati molek tu. Itu usuluddin, akidah pegangan kita. Selain daripada kita bicara alhamdulillahirabbil alamin, itulah dia rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini bicara asas-asas hak permulaan agama kepada kita. Ni kena mati molek dan perkara ni kita kena sentiasa ulang-ulang. Kita kena sentiasa ulang-ulang. Sebab apa? Sebab kita terkadang masjid-masjid surau ni orang silih berganti. Ada orang yang baru-baru je baru nak jinau. Kita kena sentiasa ulang. Tanpa usuluddin, tanpa akidah. Tanpa akidah suratul Fatihah, semayang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tak ada ni. Lepas tu kita dengan keluarga kita, anak-anak cucu kita, kita kena sentiasa cerita bab ni. Keesaan pada perbuatan, qada qadar, kita nak cerita semua. Dari segi pegangan kita pada ni. Kita kena cerita bab ikhtiar usaha. Tapi walaupun kita berpegang ada ikhtiar usaha hamba, ikhtiar usaha tu pun qada qadar Allah. Walaupun kita wajib berpegang ikhtiar usaha hamba tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lah, hakikinya tak ada. Kenapa berpegang? Kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan sandarkan kepada kita, kita pegang sudahlah. Tapi hakiki ada ke tak? Perbuatan tak ada. Kenapa Tuhan sandar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Walau kita tak ada perbuatan. Jangan tanyalah kerjaan Tuhan. Kat tu sudahlah. Tuhan sandar kita yang menyembah akan Allah. Padahal kita tak ada apa pun. Kenapa Tuhan sandar kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Kita hanya pegang sebagaimana Quran sebut. Itu sahaja. Qul kullum min indillah. Kata alimu yama' sekian perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum la kulli syai'. Makna apa tu? Allah Rabb, Tuhan kita. Tiada sembahan sebenar melainkan Allah, melainkan ia melainkan Allah. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara. Termasuk pilihan kita pun makhluk Allah. Termasuk usaha kita pun makhluk Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara itu. Atau hak hakiki dia. Allah khaliq. Makhluk tak bekas sama sekali. Ni kena mati, kena kemah. Ni kita bukan kata ni bab pegangan. Kita tak boleh nak kata orang ni kita tak nak kata. Jadi orang tukang mengajar sebut je lah, sebut ulang-ulang. Apa orang mengajar tu ingat ke tempat kita tak pandai? Tak. Kita ngajar akidah gitu je. Tempat baru, tempat lama, duduk pondok, duduk ngulang semua pun gitulah hak tunggu tekan ni. Lepas tu macam orang ramai, akidah masing-masing tak nampak. Pada ni dia tak sama dengan hak zahir. Dia tu semayang apa, pesen tu tolong kau nasihat. Semayang pergerakan banyak sangat tu tak betul. Tu boleh kita tegur sebab benda nampak salah. Ataupun kita dengar orang baca Quran. Dia baca Quran apa gitu tu, berat sangat dia baca tu. Kena berguru nak baca Quran ni sebab kita dengar. Akidah masing-masing. Percakapan aku. Tak ada salah. Pegangan dia macam mana? Masing-masing tu pegangan. Kita tak nak teropong pegangan. Lepas tu macam mana? Kita kena ulang semua bab pegangan. Kena duduk ulang-ulang, duduk tanam semua bab pegangan. Itu saja. Ada ni. Hak tempat yang kuliahnya
penuh, pondok kuliah penuh, tapi tetap ditekan. Tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Qadar tu tekan semua walah. Kemah dah tak kena ulang. Jadi saya di mana-mana pun saya akan tekan perkara ni. Bukan kata tepat gitu ni dah. Itu asas saja. Itu asas. Ada ni. Cuma bagi kita biarlah kita ulang-ulang, kita kemah sampai masa kita boleh tadilah cerita kepada anak cucu kita. Kadang-kadang kita ni bab pegangan setakat seorang je. Tahu kita memang pegang gitu. Cuba buat cerita. Kita tak pandai nak cerita. Macam nak cerita anak cucu kalau tak pandai nak cerita? Oh, setakat kita je. Setakat kita. Lepas tu anak cucu kita tu bekalang kita lepas kita mati tu. Maknanya kita belajar buat pegangan, ulang-ulang, biasa apa peringkat kita boleh menghuraikan. Boleh menghuraikan tu fardu kifayah. Tak apalah, kita kena ulang. Ada ni. Hak dalilnya suratul Fatihah cukup. Kesemuanya hak Allah Taala. Iyyaka alhamdulillahirabbil alamin. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pilihan dan perbuatan tetap keesaan Allah pada perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 ayat tu cukup dah. Untuk asas pegangan kita suratul Fatihah. Kira-kira hak kata pukul 9 ni lebih dah daripada pukul 9. 9:06 minit. Maghrib, Isyak 8:06 minit. Sejam. Macam mana? Lepas tu minta maaf banyaklah hok. Soalan ni saya yang cadangkan. Kalau ada soalan tulis dalam kertas. Tapi minta. Lepas tu tak jawab. Dah dia dalam bab pegangan kita nak soal banyak-banyak pun tak dah. Kita setakat duduk sini je. Duduk sini je. Tapi tak adilah tak mahu duduk sini saja. Biar kita pandai cerita. Duduk sini dah. Tak nak cerita langsung. Tak jadi gitu. Nak cerita pada anak cucu kita. Ada gitu. Ada ni. Kalau tak ada apa-apa dah, kita berhenti setakat tu dah. Kemudian kalau ada ni terkasar bahasa apa semua, saya minta maaf banyaklah. Mari-mari tu suara hok kuat sikit tu peseng dah nak buat mana. Kalau jenis peseng suara lembut, dia lembut tak mau. Kalau jenis peseng suara keras, peseng gitulah keras. Jadi kalau bunyi macam keras sikit tu, minta maaf banyaklah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah kita dapat beramal, kita berakidah dengan akidah yang sebenar usuluddin, dan kita dapat menyempurnakan furu'uddin, cabang-cabang agama, ketaatan zahir, ketaatan batin yang sempurna, yang berasaskan kepada fardu ain tauhid, fardu ain fiqh dan juga fardu ain tasawuf. Hak tetap kita kena pastikan ilmu ketiga-tiga tu lengkap pada diri kita dan keluarga kita. Fardu ain tauhid untuk memastikan akidah kita, fardu ain fiqh dan tasawuf untuk memastikan cabang-cabang agama kita sempurna zahir dan batin. Setakat itulah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.